Selepas solat subuh, Farah mahu menyediakan sarapan. Ketika dia melangkah ke dapur, dia ternampak kemeja dan seluar selek milik Abang Lokman ada di atas papan penggosok. Tanpa berfikir lagi, Farah pun menggosok pakaian tersebut. Selepas selesai, Farah terkejut dengan kehadiran Abang Lokman yang baru saja lepas mandi memakai t-shirt dan tuala mandi. Lain kali, kalau abang nak gosok baju, abang cakap je pada Farah. Bukan hanya jaga zahirnya Farah pandai, Farah juga boleh menggosok untuk cari side income. Farah bergurau. Lepas itu, Farah bercadang untuk masak mi goreng sebagai hidangan sarapan. Abang Lokman menikmati mi goreng beserta minuman Nescafe panas. Abang balik pukul berapa hari ni? Farah bertanya. Belum tahu lagi, jawab Abang Lokman tanpa memandang Farah. Kata-katanya sedikit amar. Reaksi Lokman yang nampak ceria bertukar muram apabila dia teringatkan arwah Sarah. Abang Lokman pun menjelaskan kenapa dia muram. Sekejap tadi, abang fikir yang Farah ni isteri abang. Gosok baju abang, sediakan sarapan untuk abang, sama sepertinya arwah Sarah lakukan. Kemudian bila Farah tanya abang bila akan balik, mengingatkan abang pada Sarah, Farah pun memahami sikap Lokman yang berubah itu. Rupa-rupanya itulah puncanya. Abang Lokman bergegas meninggalkannya tanpa sebarang ucapan. Farah mula keliru dengan sikap Abang Lokman dan dirinya sendiri. Apakah sebenarnya yang dia mahu dari Abang Lokman? Bukankah dirinya perlukan masa untuk menyesuaikan diri dengannya? Pada waktu tengah hari, Farah memberanikan diri menelefon Abang Lokman di pejabat. Dia teringin mahu tahu keadaan yang sebenarnya. Abang marah pada Farah? Farah bertanya. Abang Lokman mengeluh. Soalan itu terlalu sukar untuk dijawab. I don't have anything to say to you. Lokman berkata tenang. Farah pun mengungkap kata maaf padanya dan selepas itu Farah meletakkan gagang telefon. Kemudian, telefon Farah berdering semula. Amat mengejutkan apabila Abang Lokman mengajak Farah untuk keluar makan tengah hari sama-sama pada pukul 12.30 tengah hari. Farah memberitahu emak tentang pelawaan Abang Lokman itu. Emak hanya diam, melarang tidak dan menyuruh pun tidak. Farah telah sampai di pejabat, di mana tempat Abang Lokman bekerja di situ. Dia dipelawa oleh PA Abang Lokman dengan reaksi yang agak mengejutkan. Wajah Farah sama dengan arwah Sarah. Bila dah masuk ke bilik pejabat Abang Lokman, dia melihat lelaki itu masih sibuk bekerja. Dia sedang menghubungi seseorang mengenai hal kerja. Farah menjadi bingung bila melihat lelaki itu masih sibuk dan waktu lunch hour pun hampir habis. Lagi-lagi Abang Lokman ada berkata pada pukul 2 petang dia akan menghadiri mesyuarat pula. Farah terfikir mesti rancangan makan tengah hari bersama Abang Lokman terpaksa dibatalkan. Farah semakin murung duduk di kerusi, betul-betul di depan lelaki itu. Kalau macam tu tak apalah, Farah makan sendiri kat mana-mana. Farah jumpa abang nanti kat rumah. Farah melangkah keluar dari pejabat dengan perasaan cukup kecewa dengan sikapnya itu. Farah, Lokman menjerit. Ketika itu Farah melangkah menuju ke lift dan pura-pura tidak mendengar cerita Abang Lokman. Lokman pun sempat masuk ke dalam lift bersama Farah. Merajuk, Lokman bertanya. Abang usik je tadi. Abang usik pun nak marah. Lokman memandang Farah. Jom kita makan, ajak Abang Lokman. Hai, kata ada mesyuarat pukul 2. Sekarang dah pukul 1.30. Mana abang ada masa? Farah memeli Lokman. Farah nak keluar dengan abang tak? Kat mana tu? Farah mengerutkan dahi. Adalah. Lokman cuba berahsia. Nampaknya Lokman mengajak Farah pergi ke sebuah restoran makanan Meksiko. Ketika di meja, Farah bertanya pada Abang Lokman sama ada lelaki itu marah padanya atau tak. Abang Lokman pun menjawab tidak. Selepas itu, Farah cuba meluahkan isi hatinya pada Abang Lokman. Farah tahu apa yang abang rasa sekarang ni. Mungkin abang nak Farah jauhkan diri dari abang. Dan kalau boleh, abang tak mahu tengok muka Farah kan? Mungkin kehadiran Farah mengingatkan abang kepada arwah Sarah. Kalau abang ada pilihan lain,
Tentu abang tak mahu Farah asyik berada di depan abang. Betul tak? Farah menduga Abang Lokman. Farah sedar tak apa yang Farah cakap ni? Lokman bertanya. Sedar? Ringkas Farah menjawab. Habis, siapa Farah pula untuk abang? Farah cuma nak tolong abang sekadar yang Farah mampu. Farah kan adik ipar abang. Itulah yang abang nak Farah ingatkan abang setiap kali abang terlupa, kata Abang Lokman tenang. Kadang-kala bila abang bersama Farah, abang bayangkan arwah Sarah. Berkali-kali abang ingatkan diri abang. Tapi pagi tadi abang kalah dengan perasaan abang sendiri. Entahlah, abang pun tak tahu. Kalau ikutkan hati, boleh mati. Abang tak pernah terfikir pun Sarah akan meninggalkan abang begitu cepat. Tapi sekarang semuanya tinggal kenangan. Hidup abang dah tak sama macam dulu. Hanya arwah Sarah seorang di hati abang. Cinta kami berbutik selepas kahwin. Kehilangannya seolah-olah setengah dari nyawa abang turut sama hilang. Farah faham kan maksud abang? Tak ada orang yang boleh menggantikan tempat arwah Sarah. Selepas Farah mendengar luahan Abang Lokman, dia harus terima hakikat bahawa dia tidak akan dapat menandingi kasih sayang Abang Lokman terhadap arwah Sarah. Kerana arwah Sarah adalah cinta pertamanya.